Okey, boleh lagi sekejap? Boleh. Okey, Ashraf ni kalau nak bercakap tentang tahap kita berkarya dari di mana, benda tu sebenarnya terlalu selektif. Sebab seorang penulis ini dia tak seperti ataupun dia tak semestinya bermula daripada bawah dan bila dia sampai ke atas dia tak boleh jatuh. Bagi saya lah, untuk menentukan tahap seseorang penulis itu dah bila merujuk kepada karya. Contohnya macam saya, walaupun saya ada satu kumpulan puisi, tetapi tak semua dalam 110 sajak saya semua baik tak? Tak boleh mengkelaskan ataupun saya tak boleh nak meletakkan bahawa saya daripada satu tahap yang baik. Okay? Maknanya, kalau kita melalui 4 proses penulisan tadi, kita boleh melakukan yang sebaik-baiknya, insya-Allah daripada satu tahap yang baik. Tapi kadang-kadang, tadi, kalau kita menulis dalam keadaan yang terburu-buru, maka ilmu bantu kita itu kurang. Dan ini menyebabkan semua proses penulisan itu akan menjadi pada tahap yang lemah. Tapi kalau kita menulis dengan teliti, penuh detail ataupun kita telah hati, untuk sekarang di kalangan kalau kelompok awak kita sekarang mungkin Pak Razi pun ada turut sama berada pada kalian kita. Saudara boleh baca karya-karya Pak Razi. Saya melihat Pak Razi ini antara seorang penulis muda yang amat berhati-hati untuk memilih kataan. Razi ini pun saya rasa karya dia lebih baik daripada saya. Jadi saya nak lihat bagaimana apa yang saya boleh katakan tentang hak kepenyairan seseorang ataupun hak mutu karya itu. Ketika lihat Osman pun, ada saja Osman Awang yang cemerlang. Tapi ada juga saja Osman Awang yang kita baca pun kadang-kadang tidak menggugat roh kita sebagai seorang pembaca. Begitu juga dengan Bahazin dan penyair yang lain. Okay? Jadi tolong jangan terlalu awal untuk katakan di mana tahap saya. Sebab saya pun sampai saya pun selalu bertanya dengan diri saya sendiri, okey, adakah saya boleh mencapai tahap itu? Maksud saya. Jadi kalau saya nak mencapai kepada tahap itu, saya terpaksa lah kembali dulu menulis seperti mana proses empat tadi. Sebab kadang-kadang kita menulis ini, pertama sekali bila kita diberikan lintasan ilham, kita terus menjadi orang yang cepat melacak, tulis-tulis dan kita hantar ke penerbit. Dan nanti kalau macam saya syukur Alhamdulillah sebab saya mengenali sebagian besar editor, dia telefon saya balik. Dia kata, adakah awak pandai awak rahsia kata sajaan? Dia kata, kenapa? Tengok balik. Itu untung kalau saya mendapat seorang editor yang begitu. Maknanya telah berlaku proses pembacaan kedua. Orang yang nak menyiapkan sajak saya itu bertanya dengan saya. Itu untung kita. Tapi kalau editor tu tak kenal kita, dia nak sentuh tak pun dia tak berani, akhirnya disiapkan. Ya, jadi saya suka menasihatkan diri saya dan diri kita, kita jangan untuk meminta meletakkan kayu ikut tahap kita berada di mana. Dia Nazari dia mengaut. Maknanya itulah dia. Biasa dia pun begitu juga. Maknanya kita jangan terlalu mudah untuk meletakkan tahap kita di mana. Saya rasa untuk itu mungkin nanti rakan-rakan bila kita beri peluang dia boleh membantu lah. Okey, terima kasih. Okey, soalan kedua, bagaimanakah berkenaan penggunaan bahasa Arab dalam sajak? Dan juga soalan daripada Pak Razi, soalan yang selalu dilakukan terutama di kalangan penulis luar negara baik Timur Tengah atau Eropah ialah penggunaan bahasa Arab, bahasa Inggeris dan istilah-istilah, misalnya istilah sains dalam karya. Wajar atau tidak perkataan ini dimuatkan serta adakah hak untuk kita memuatkan? Okey, terima kasih. Maksud bercakap tentang ini sebenarnya dah berkaitan dengan diksi. Macam saya katakan tadi, sebenarnya nuansa tidak sama dengan film, novel ataupun drama. Ia berbeza. Kalau kita bercakap tentang puisi, maka kita harus berhati-hati memilih kata sebab puisi ialah kata terbaik dalam sebuah kata. Bagaimana kita nak melakukan perasaan kita dalam konteks yang terbaik? Cara pribadi, saya minta maaf lah, saya bukan saya sentimen saya pada bahasa Inggeris, tidak. Tapi secara pribadi saya melihat bahawa kita ialah satu bangsa yang ada jati diri ataupun kekuatan bahasa kita itu amat kekal. Saya tak nampak bahawa bahasa Melayu ini tak kuat ataupun bahasa Indah ada istilah yang boleh membalaskan ataupun mencerita keadaan. Saya tak nampak. Malah bagi saya bahasa ini lebih tepat. Istilah cut dalam bahagian potong. Dalam bahasa Inggeris sama ada kita menghiris, mengerat, mencecang, semua dekat. Tetapi kalau kita lihat bagaimana penggunaan istilah dalam bahasa Melayu, kita ada menghiris, mencencang,
memotong, merakit. Jadi inilah kehebatan puisi Melayu. Dalam puisi, bagi saya, tolonglah sebaik-baiknya gunakan istilah Melayu asli. Betul lah macam Pak Rat tanya saya kalau kita nak menulis sebuah sajak sains tu ni. Kita tidak boleh sebab para raja juga dalam dunia perubahan. Jadi kita tidak boleh menafikan hal yang istilah sains. Tetapi, boleh tak kita buka kamus dan kita menjelmakan nuansa Melati itu dan yang dikatakan kelainan. Puisi itu baiklah puisi yang mengirimkan kelainan di dalam karyanya. Jadi kalau kita boleh memilih, contohnya, kita tak nak gunakan perkataan bedak. Kita nak guna perkataan apa? Tengok orang boleh bantu. Okey. Bedak. Apa dia? Mungkin. Okey, contohlah kita ada satu istilah yang baik, yang lain. Kalau dalam Melayu, maka kita keluarkan perkataan itu. Okey, tu maka hajat itu akan menjadi lebih khas pengucapannya. Okay? Jadi sama ada kita nak bercakap Islam, kita mewajibkan perkataan-perkataan Arab di dalam sajak yang bercakap tentang nafas Islam. Sebenarnya boleh baca sajak lain Ghazali. Kita lihat bagaimana nak bercakap tentang iman, tapi lain Ghazali tak ada menggunakan perkataan maksirah, kan? Misnah. Kita boleh baca sajak-sajak lain Ghazali khususnya dalam kumpulan sajak kepal tanah. Sebab sebenarnya kebetulan kumpulan sajak itu bahan kajian mami saya untuk master. Jadi randa ni satu-satunya yang tidak memasukkan atau tidak membobotkan perkataan-perkataan Arab ataupun perkataan-perkataan nafas Islam di dalam puisi, tidak. Itu kehebatannya. Sebab kalau kita lihat Indonesia ini, orang boleh mengenai Ranjil Zahari ini bernafas Islam yang memberi penekanan pada pujian. Itu kalau kita lihat bagaimana hal ini berlaku. Ini dibuktikan oleh Kamala. Kamala kalau bercakap, contoh rujuklah kepada sajak-sajak Ranjil Zahari. Islam itu tinggi, tapi tidak ada pun perkataan-perkataan bahasa Arab. Bukan maksudnya tidak ada, tetapi perkataan itu tidak ditonjolkan lebih-lebih. Contohnya macam maghfirah. Apa beza maghfirah dengan kemaafan? Mana lebih sedap? Maksudnya sama. Jadi mungkin kemaafan itu lebih tepat, kita pakailah kemaafan. Maghfirah itu kita tolak tepi. Okey, itu maksud saya. Maksud saya bukan nak menegakkan. Malah dalam rumpun Melayu Islam sebenarnya diksi Melayu pun banyak dipengaruhi oleh perkataan Arab. Maut contohnya. Kalau kita menulis, mana lebih sedap menggunakan maut dan mas. Jadi, bagi saya kalau kita baca sajak Osman Awang, baca sajak Dr. Ahmad Razali, dia menggunakan maut, dia tidak menggunakan mati sebab bagi penulis-penulis ini, mati ini untuk orang kafir. Nampak tak? Okey, maknanya maut itu penting. Dan maut ini telah menjadi istilah yang telah berakar undi dalam rumpun Melayu. Kita pakai. Okey, kita gunakan. Itu cukup contohnya. Tidak ada perkataan yang lebih tepat dalam konteks